baris urus dia yang telah setiap minggu mengadakan majlis sesi perkongsian ilmu ni, SEPI ni. Seperti mana yang saya maklumkan kepada majlis perhimpunan kita pada yang lepas, saya berdoa supaya majlis SEPI kita ini tidak menjadi sepi seperti namanya. Sepi kita ni tak jadi sepi seperti namanya. Sepi kita ni sentiasa semarak, sentiasa aktif, di mana setiap minggu kita ada perkongsian. Malah dia bukan terbatas untuk setiap hari Jumaat saja, atau ada hari-hari lain, waktu-waktu lain sesuai, kita boleh buat perkongsian ilmu. Size doesn't matter. Mungkin kita buat lebih ramai, mungkin dalam kumpulan yang kecil, mungkin dalam unit-unit masing-masing ataupun cawangan masing-masing. Kita semarakkan konsep sepi ni supaya sepi tidak jadi sepi. Pengalaman saya dekat tempat-tempat lain, sepi ni sangat meriah. Masing-masing berlumba-lumba untuk mendengar perkongsian dan masing-masing berlumba-lumba menunggu giliran untuk menyampaikan ilmu kepada yang lain. Sebab ilmu ni dia bukan macam harta. Harta ni kalau kita bagi pada orang, dia makin lama makin jadi sedikit, makin kurang harta kita. Tapi ilmu ni kalau kita kongsikan, semakin banyak kita kongsi, semakin banyak ilmu yang kita dapat. InsyaAllah. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada penerima anugerah kita punya tokoh integriti kita pada tahun lepas. Untuk makluman, saya memang salah seorang ahli lah dalam memilih tokoh-tokoh yang diketengahkan. Kebetulan ada beberapa calon daripada bahagian urusan sumber manusia dan saya kenal Puan Cik Nora ni tak asing lah bagi saya sebab kami mula-mula kenal dulu dekat JPA, Jabatan Peringatan Awam Bahagian Perkhidmatan. Masa tu saya panggil dia Sisi Nora lah. Masa tu dia Sisi kan, sekarang dah naik pangkat, dah baguslah, hebat. Orang hebat ni kena selalu diberi anugerah. Seperti mana pegawai lain juga masa ketika itu, pegawai-pegawai yang terus mencari ilmu, menanam dalam tekad untuk sentiasa upgrade diri dalam kerjaya. Alhamdulillah sekarang kita terbuktilah. Dulu saya kat JPA, saya selalu kongsi, saya bagi tahu pada rakan-rakan kita di grade-grade lantikan, saya kata jangan jumpa saya lagi lah. Jangan jumpa saya lagi kalau tuan-tuan masih lagi dalam grade lantikan. Saya cabar pada mereka, saya kata jumpa saya selepas 10 tahun pada grade lain. Pada ketika itu tak ada time base. Masa tu cuma ada naik pangkat berdasarkan kepada kekosongan je, kecemerlangan. Berdasarkan kepada kecemerlangan diri. Siapa yang cemerlang tu dapat pangkat. Tapi masa tu kita tanamkan cabaran kepada mereka, kita kata lepas 10 tahun nanti kalau masih daripada grade lantikan, jangan jumpa saya lah, saya kata. Sorry lah. Bukan nak menyombong ke tidak, tapi nak bagi semangat pada orang supaya sentiasa ada tekad untuk meningkat dari segi kejayaan. Tahniah kepada Cik Nora kerana telah buktikan kejayaan dari segi kejaya dan juga terpilih sebagai penerima anugerah tokoh integriti KPM. KPM ni besar, ada 400,000 lebih orang. Dan salah seorang yang terpilih Cik Nora. Itu satu di kalangan 400,000. Ramai tu. Saya kenal Cik Nora ni dulu macam itulah pegawai. Biasa kan? Ini membuktikan bahawa semua orang boleh sebenarnya. Semua orang boleh berjaya dan semua orang boleh menerima anugerah-anugerah tertentu. So saya samalah dekat sini pun saya beritahu pada rakan-rakan kita yang ada kat sini yang mengikuti kita punya siaran ini supaya jangan berhenti berusaha. Tanamkan tekad supaya satu hari nanti dalam tempoh 10-15 tahun akan datang saya nak jadi seperti mana. Okey, pagi ni saya terlintas pula nak berkongsi tentang suatu
video yang selalu saya kongsi kat mana-mana saya pergi. Baik di JPA, baik di Intan, baik di Biro Tata Negara, baik di KDN, dan kat sini pun saya berkongsi video yang sama. Bukan saya taksub dengan video ini, tidak. Tapi saya rasa ada perkara-perkara yang kita boleh pelajari daripada video ini. Bagi mereka yang ada masa lebih, ada keinginan, boleh baca buku ni. Buku ni ringkas saja, 100 lebih muka surat. Sangat nipis, bahasanya pun mudah, tulisannya pun besar-besar, ada banyak gambar-gambar, kartun dan sebagainya. So, ambil masa sikit untuk baca. Saya ingat dalam masa 3 jam ataupun 2 jam, kalau betul-betul baca memahami, dalam 3 jam dah boleh habis dah buku ni. Nanti saya kongsilah buku ni. Siapa yang ada, kat internet pun ada, kat kedai buku pun ada. Murah je, RM12 ke RM13. Okey, buku Who Moved My Cheese ni sangat memberi kesan kepada saya lah masa saya mula-mula baca. Orang yang perkenalkan buku ni kepada saya ialah Tan Sri Ismail Adam. Tan Sri Ismail Adam ni bekas kita punya KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam pada ketika itu. Dalam mesyuarat pengurusan tertinggi, dia menyarankan supaya ahli-ahli mesyuarat baca buku ni dan sebarluaskan kepada warga di JPA ketika itu. So, saya baca buku ni, bagus, menarik. Sesuai sangat, relevan dengan kita sekarang ni. Tadi tuan-tuan dah tengok dah video berkaitan dengan Who Moved My Cheese. Nak baca buku mungkin ada masalah sikit, baru nak baca 2-3 helai kan, nak kacau dan sebagainya. Tapi ada video ni, boleh tengok video ni dan fahamkan. Dan saya difahamkan tadi Cik Faris kata ada video yang sama dialih bahasa dan ada subtitle bahasa Melayu. Tapi version Indonesia, tapi saya rasa boleh faham. Bahasanya pun saya rasa mudah. Tadi tuan-tuan dengar pun saya rasa boleh senang faham sebab banyak bergambar dan sebagainya. So, cubalah ambil inisiatif. Dan bagi mereka yang dah baca buku ni, dah tengok video ni, kongsi-kongsilah dengan rakan-rakan lain dekat unit ke dekat cawangan masing-masing. Kalau ada masa, kalau ada peluang, ulas buku ni supaya kita lebih faham dan kita terus boleh laksanakan benda-benda ni. Okey, video ni sangat menarik, boleh dikongsikan dengan siapa saja, boleh didengar di mana-mana. Even tadi pun masa dalam kereta pun saya sempat juga tengok. Kebetulan saya tak mandu lah kan. Kalau mandu jangan tengok video pula, bahaya. Kat mana-mana boleh tengok sekejap je, dalam masa 12 minit. 12 minit ke 11 minit habis dah video tu. Dan kita dapat dunia. Tapi bagi saya yang paling penting ialah dia punya reflection. Selepas kita baca, selepas kita tengok video, kita ada sesi reflection. Kita tengok balik apa benda yang kita baca, apa yang kita tengok. Dan kita berkongsi dengan orang lain, kemudian kita bertukar-tukar fikiran dengan orang lain. Dan benda itu akan meresap lekat pada diri kita insya-Allah. So, kita boleh bergerak ke arah yang satu lagi. Ditekankan dalam buku ni ialah berkaitan dengan bagaimana kita seharusnya sentiasa berubah. Bukan kita ni sentiasa ubah-ubah, tak. Kita sentiasa berubah. Dalam Islam kita diajar kan, dia kata hari ini sepatutnya lebih baik pada hari semalam. Dan hari esok sepatutnya lebih baik pada hari ini. Maknanya kita tak boleh berada di tahap yang sama setiap hari. Kita kena ada keupayaan, tekad untuk sentiasa berubah dari semasa ke semasa, dari satu perkara yang baik kepada perkara yang lebih baik. Islam mengajar yang tu. So, saya tak kata buku ni lebih baik daripada Al-Quran. Tidak, saya kata buku ni pelengkap. Semua yang ada dalam Al-Quran dah, lengkap dah. Cuma kita tambah baik, kita tambah daripada pendapat-pendapat lain supaya ia lebih berkesan dalam jiwa kita sesuai dengan kita punya environment sekarang. So, buku ni lebih kepada menggalakkan kita untuk berubah, sentiasa mencari sesuatu yang baru. Sebab itu tadi ada konsep comfort zone, konsep comfort zone. Comfort zone ni zon selesa.
Selalu kita dah ada dalam zon selesa. Hari-hari ikut jalan yang sama je. Selesa dengan tu tak pernah pun nak explore jalan-jalan lain. Rupanya kita tak tahu bila kita pergi jalan lain rupanya lebih mudah jalan tu. Lebih dekat, lebih senang, tak stres dan sebagainya. Tapi kita kerana kita takut untuk berubah, kita sentiasa ikut jalan tu lah hari-hari pergi kerja. Begitu juga dengan tempat makan. Hari-hari kita makan tempat yang sama je sebab kita takut nak berubah. Kita takut nak pergi tempat lain. Menu pun sama, hari-hari menu yang sama je. Tak pernah pun kita cuba menu-menu yang lain. So dalam buku ni, dia lebih menggalakkan kita untuk melihat senario. Pertama dia kata, change ni happen. Perubahan ni berlaku, memang berlaku. Kita tak boleh kata tidak. Siapa kita untuk kata kerajaan akan berubah hari ini? Tak ada, kita tak ada keupayaan. Saya share dalam kita punya perhimpunan bulanan yang lepas. Kita kata pada kita itu kita kupah buku Done with Chance kan. Kita kata uncertainty. Dalam buku ni disebut uncertainty. Uncertainty maknanya kita tak tahu apa yang akan berlaku, tak ada menentukan segala-galanya. So kita kena bersedia kepada perubahan-perubahan yang akan berlaku. Siapa sangka kita akan berdepan dengan pandemik COVID-19? Tak sangka. Tapi benda tu berlaku. Kita ada ruang untuk kata no? Tak ada. Kita tak ada ruang untuk kata no pada COVID. Kita terpaksa berhadapan dengan COVID. So kita kena berubah. Kita kena berubah. Satu dia kata change happen. Perubahan ini memang berlaku, real. Perubahan berlaku, real. Bukan satu yang boleh kita tolak. So soalan pertama ialah kita tanya apa kita punya cheese. Apa cheese kita ni? Apa keju kita yang jadi matlamat kita? Nak berjaya ke, nak apa ke, nak rumah besar ke, nak gaji besar ke, nak badan besar ke? Itu semua kita punya cheese lah. Nak keluarga yang besar, keluarga yang bahagia, nak kaya, nak maju dalam perniagaan, nak maju dalam kejayaan. Itu semua kita punya cheese. Dia kata cheese ni kita kena anticipate. Kita kena selalu lihat kita punya cheese tu. Kalau family, senanglah kita tengok family kita. Tiap-tiap hari ukur family kita. Cukup tak sembahyang anak kita tu? Cukup tak amal ibadat dia? Isteri kita, suami kita macam mana? Ukur supaya sentiasa kita lihat perubahan-perubahan. Sebab tu dia kata dalam wall dia tu, dalam dia punya pesanan-pesanan dekat wall yang tulis dekat dinding tu, dia kata anticipate change. Get ready for the cheese to move. Kita kena sentiasa bersedia satu hari nanti cheese kita tu akan hilang. Kena bersedia. Kita kena anticipate. Kita kena bersedia satu hari nanti kita punya cheese tu akan hilang ataupun berkurangan. So, sentiasa kena ukur tu. Ukur, tengok. Kalau ada kekurangan, tambah sikit dan sebagainya. Kita kena berubah. Kita kena sentiasa monitor perubahan. Kita kena sentiasa tengok perubahan-perubahan yang berlaku kat luar tu. Jangan kita dalam dunia kita saja. Pergi kerja, balik kerja sama je. Pergi kerja, pergi. Balik kerja, balik. Tak ada apa pun yang kita lihat. So kita kena monitor perubahan. Kalau dalam jalan kita balik tu nampak macam ada sesuatu yang tak berapa menyenangkan, so kita tengok. Dia kata smell the cheese often. Selalu kita smell, kita hidu kita punya cheese tu, so that kita tahu bila masa cheese kita tu dah jadi tak elok, basi dan sebagainya. So kena sentiasa dilihat cheese kita ni. Cheese ni terpulang lah, masing-masing ada cheese masing-masing. Ada yang cheese dia merupakan rumah besar, ada yang cheese dia merupakan keluarga yang bahagia, ada cheese dia kereta yang mewah, perniagaan, kerjaya, itu masing-masing punya cheese. Tapi kita diminta untuk sentiasa melihat cheese kita itu supaya kita sentiasa mengukur. Monitor kita cheese. Kemudian kita kena bersedia untuk adapt to the change quickly. Kita kena cepat-cepat berubah. Kalau situasi kat luar berubah, kita cepat berubah. Macam ni lah. Dalam keadaan pandemik ni, kita kata kena ambil vaksin. So kita cepat-cepat berubah untuk ambil vaksin. Kena ikut SOP. Cepat-cepat berubah untuk buat SOP. Memang susah nak ikut SOP ni. Tapi situasi kat luar tu berubah. So kita kena cepat-cepat berubah untuk sesuaikan dengan keadaan. Adapt
to change quickly. Kena cepat-cepat berubah. Bila dah ada niat untuk cepat-cepat berubah, kita kena change. Kita kena berubah lah. Jangan ada niat je tapi tak nak berubah. Nampak orang pasaran kat luar bagus. Food delivery ni banyak dia punya bisnes. Kita kata, oh satu hari nanti saya nak buat bisnes lah. Nak jual nasi goreng Pattaya ke, nak nasi kerabu ke. Tapi tak ubah-ubah pun. Cakap niat je. Saya nak buat lah, saya nak buat, tapi tak buat-buat. Kita nampak anak kita tak berapa cemerlang dari segi dia punya sembahyang dia dan sebagainya. Ada tuang-tuang sikit dan sebagainya. Dia kata satu hari nanti saya nak ubah anak saya. Tapi tak ubah-ubah pun. Sepatutnya kita bila ada niat untuk ubah, dan kita buat ubah. Kena berani. Kena berani untuk buat perubahan. Sebab itu kita menyatakan bahawa cheese kita ni sentiasa berubah. Tak ada satu pun yang permanent. Nothing constant except change. Tak ada satu pun yang kekal kecuali perubahan. Kemudian bila kita dah berubah, dah dapat apa yang kita nak, cheese kita, dan kita enjoy kita punya cheese. Enjoy betul-betul. Kadang-kadang kita berjaya tapi tak enjoy. Anak kita lulus peperiksaan, dapat markah tinggi. Balik bagi tahu mak bapak dia kata dia dapat markah yang bagus. Tak dapatlah 8A, dapatlah 6. So, kita tak enjoy kejayaan anak-anak kita. Kita kata okey, okeylah dapat tu. Nak pergi mana pula lepas ni kan, dan sebagainya. Ada setengahnya pula negatif. 6 aja. Kenapa tak dapat 8? Anak dah dapat 6 tu, tak bersyukur, tak meriahkan dia, tak enjoy dia punya kejayaan. Sebaliknya kita kata kenapa dapat 6 saja, tak dapat 8. Padahal kita masa kat sekolah tu, tak tahulah dapat berapa A kita ada dulu. Jadi bila anak kita dapat sikit, kita marah. Enjoy, tak kisahlah dapat 3A ke 2A ke 1A, kita enjoy. Sebab itulah cheese kita pada ketika itu. Pada ketika itu, itulah cheese kita. So kita enjoy kita punya cheese, kita punya perubahan tu. Enjoy. Dan kemudiannya bila kita dah enjoy kita punya perubahan, kita kena kembali kepada yang asal, kita ready. Kita kena ready kepada perubahan pula. Sebab benda tu sentiasa berubah. Kita kena sentiasa ready. Suatu hari nanti dia akan berubah lagi. Sentiasa berubah. Sekarang ni pandemik. Tahun depan tak tahu apa. So kita kena sentiasa berubah berdasarkan pada situasi kita. Kena ready, dalam diri kita kena ready. Kalau berlaku ni, saya berubah. Kalau ni, saya ubah. Cantiknya kalau sebelum berlaku kita dah ubah dah. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan nanti dalam forum yang lain, satu lagi buku yang counter, buku Who Moved My Cheese. Siapa boleh agak buku apa? Buku ni ialah buku berkenaan dengan Who Moved My Cheese. Okay. Tapi bila bercakap pasal be ready to change quickly, saya nak kongsi satu lagi buku. Siapa yang nak baca, bolehlah baca. Ni bukunya. Buku ni counter I Move Your Cheese. Tadi Who Moved My Cheese. Tapi satu lagi buku yang menjadi pelengkap ialah I Move Your Cheese. Siapa nak baca-baca? Nipis je. So, be ready. Sediakan diri, sentiasa bersedia untuk berubah dengan cepat. Cepat-cepat berubah. Jangan tunggu dah lama berubah. Tengok tak ahli korporat kita, businessman kita, businesswoman kita, yang mula-mula sekali buat produk tu, dia akan untung. Dia akan dapat untung. Sebab dia dah jadi mula-mula pencetus. Dia akan jadi untung. Tapi bila dah lama kelamaan, dah ramai orang masuk industri tu, ramai dah jual tempe goreng, dia dah jadi slow. Dia tak terpaksa bersaing. Itu dalam buku apa? Blue Ocean. Blue Ocean kan. Siapa yang mula-mula sekali mencetuskan idea ni, dia akan untung. Tapi siapa yang kemudian dia akan rugi, bukan rugilah, dia untung dia sedikit sebab dia terpaksa bagi pada orang lain. Mula-mula tu dia seorang-seorang. Sebab itu dia kata be ready to change quickly. Kena cepat-cepat berubah. Maknanya dalam buku I Move
I move your cheese ni, dia kata jangan kisahlah, jangan risaulah siapa yang ubah-ubah ni. Jangan risau siapa yang ubah-ubah cheese kita. Yang penting kita akan berada ke tahap saya yang aku ubah cheese. Selama ni kita kata siapalah ubah saya punya cheese ni. Who move my cheese? Who move my cheese? Kita marah. Siapa yang asyik ubah-ubah kita punya cheese. Kan? Tapi kali ini dalam buku ni dia counter, dia kata I move your cheese. Saya yang ubah. So kita kena jadi orang yang mengubah benda-benda ni. Kita yang akan berubah. Kalau jadi ketua-ketua unit, kita yang akan menentukan anak buah kita buat apa dan sebagainya. Kita yang akan menentukan perubahan-perubahan itu. Bukan kita yang terpaksa mengikut pada perubahan saja. Sampai bila kita nak ikut perubahan? Sampai ketikanya kitalah yang akan menentukan perubahan. Dalam kata lain, kitalah yang akan menjadi pemain catur tu. Kita bukan biji buah-buah catur tu yang akan digerakkan ke sana kemari. Bukan. Kita jadi pemain catur. Kita yang menentukan pergerakan catur-catur. Itulah antara beberapa intipati dalam buku ni yang kita boleh kongsi pada pagi ni. Saya ambil masa panjang sikit, tak apa. Minta maaf lah, dalam 19 minit, 10 minit saya terlebih. Apa yang saya nak cuba sampaikan ialah kita kena sentiasa faham, sensitif dengan perubahan sekitaran kita. Kemudian kita kena cepat-cepat sesuaikan diri dengan keadaan. Kemudian kita kena cepat-cepat berubah. Bila kita dah berubah, kita enjoy kita punya perubahan kejayaan kita tu. Dan bila kita dah berjaya, kena ingat, itu bukan the ultimate, bukan final destination. Kejayaan kita bukan final destination, bukan akhirnya kita punya perjalanan. Dia merupakan permulaan kepada perjalanan-perjalanan yang lebih panjang. So sentiasa kena ready untuk berubah dengan sekadar cepat berubah. Akhir sekali, saya nak tinggalkan tuan-tuan ni pagi ni dengan beberapa tugasan. So kita kena beralih daripada comfort zone selesa kepada new zone. New zone. Daripada comfort zone kepada new zone. Zone baru yang lebih menjamin kita punya kejayaan. Okey, tugasan yang pertama, saya harap tuan-tuan boleh menulis kat mana-mana kertas ke ataupun ingat. Yang pertama ialah fahami, kenali watak-watak dalam video tu. Kita ada 4 watak utama. Kita ada sniff, kita ada scurry, kita ada ham, kita ada how. Kita ada 4 watak utama. Tugasan kita ialah, yang pertama, secara jujurlah, saya jujur. Secara jujur kita kata kita ni memegang watak yang mana satu. Pengalaman kita hidup selama lebih kurang 20 lebih tahun ni. Kalau saya dah 50 lebih tahun lah kan. Kita sebenarnya pakai watak apa ni? Kita ni sekarang ni. Diri kita sendiri pakai watak apa? Secara jujur, tak apa, tak ada orang tahu. Kita je tahu. Tulis kat kertas tu, kalau ikut pada buku ni, saya memegang watak ham. Contohnya. Ham ni susah nak berubah. Comfort zone, susah nak berubah. Ham, contoh. Saya tulis, saya ni ham. Jujur je, tak apa. Ini untuk kebaikan diri, untuk perubahan. Yang kedua, soalan nombor 2. Sila tuan-tuan dan puan-puan namakan kawan-kawan kita, tak kisahlah kawan-kawan kita ada kat pejabat ni, kat luar ke, kawan sekolah ke, kawan universiti ke, kawan-kawan kita yang pegang keempat-empat watak ni. Siapa agaknya di kalangan kawan-kawan kita ni yang pakai watak sniff? Siapa yang scurry, siapa yang ham, siapa yang how? Jangan beritahu dia, marah nanti dia. Jangan beritahu mereka ni saya letak nama you sebagai ham. Tak boleh, janganlah. Sendiri-sendiri je ingat. Dalam pemerhatian kita, cara kita bergaul, cara kita bercakap, cara kita bincang dalam mesyuarat, cara kita minta tolong, cara dia tolong kita. Kawan kita ni, siapa di kalangan kawan kita tu yang pegang watak sniff, siapa yang main peranan scurry, siapa yang ham, siapa yang how. Itu nombor 2. Jujur je. Jangan kongsi dengan orang lain. Pakai sendiri je, ingat sendiri. Okey. Yang ketiga, yang akhir. Tugasan yang terakhir. Saya pun tak akan ambil
you punya kertas jawapan. Ini untuk masing-masing je. Saya pun buat sendiri kat sini ni. Saya punya penilaian saya untuk diri saya sendiri je lah. Jangan share dengan orang lain. Yang ketiga, yang akhir, siapakah di kalangan, macam manakah kita sebagai rakan atas konsep kita satu. Konsep kita satu kan, kita dah pegang tekad tu, itu mantra kita tu, kita satu. Kebersamaan ini tiada akhirnya, sampai akhir tetap utuh. Kita satu. Atas prinsip kita satu ni, saling bantu-membantu, tolong bagi idea macam mana kita ni boleh membantu rakan kita yang memegang watak HAM itu. Kalau kita tuliskan, kita dah tulis siapa yang kawan-kawan kita yang pegang watak HAM. Macam manakah kita sebagai rakan yang katanya sehidup semati, sanggup berkorban untuk kawan, kita satu, kita kebersamaan ini tiada akhirnya, sampai akhirat tetap utuh. Kita dah janji ni, sebagai rasa kawan, macam manakah caranya kita nak bantu kawan kita yang berwatak HAM ini? Macam mana nak bantu? Macam mana bantu? Mudah-mudahan kita ada ruang masa untuk senyap-senyap bantu dia. Senyap-senyap bantu dia. Jangan bagi tahu saya ni yang pilih you jadi HAM tau. Jadi saya cadangkan besok you pakailah perfume lebih sikit. Contoh supaya bau badan you tak berapa menusuk sangat. Contoh. Jangan cakap macam itu. Tapi dalam diam-diam kita bantu. Dalam diam-diam. Contohnya apa? Ada rakan kita ni ada masalah dengan bau badan. Contoh. Kita tak boleh cakap dia, bau badan you ni tak berapa selesa lah. Pergilah beli barang ni. Tak payah. Besok kita boleh bantu dah. Macam mana nak bantu? Kita belikan perfume, yang pocket perfume tu. Jangan beli perfume yang besar tu, nanti nak suruh mandi pula. Beli pocket perfume tu. RM5 kot pocket perfume, tak kira lah jenama apa. Besok pagi letak atas meja. Secara senyap-senyap letak atas meja. Maknanya apa? Ada orang bagi hadiah perfume, suruh dia pakai. So you tak payah cakap, suruh dia pakai. Itu contoh lah. Ataupun ada rakan-rakan kita yang ada masalah bau, nafas tu bau dan sebagainya. Pagi-pagi letak Clorox, bukan Clorox tau. Jangan bagi Clorox kat kawan kita pula. Clorox tu yang gula-gula yang kita boleh makan untuk kurangkan sikit. Hadiahkan dia pagi-pagi tu, untuk seminggu tu, kita letak berapa ringgit je kot, RM1. Bolehlah sedekah kepada kawan kita. Jangan cakap kau makan ni, supaya bau nafas kau tak ni. Tak, jangan cakap, letak je. Itu sekecil-kecil bantuan yang kita boleh buat untuk bantu kawan kita berubah daripada satu situasi kepada satu hebat. Alhamdulillah satu hari nanti, mana tahu dia jadi orang hebat, terpilih sebagai orang yang tertentu dengan bau badan yang bagus dan sebagainya. Hasil semua kita tanpa dia tahu. Allah yang tahu, mudah-mudahan. Itu saja tuan-tuan untuk saya kongsi pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan ke mana-mana. Kalaulah perkongsian ini dirasakan baik, boleh dikongsi pada orang lain, sila kongsikan. Sebab saya sebut tadi, ilmu ni jangan disimpan. Harta kalau dibagikan habis. Tapi ilmu kalau dibagi pada orang lain, dia akan bertambah, insya-Allah. Jadi keberkatan. Itu saja. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau ada salah silap kat mana.